Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat berpagi-pagi dengan zikrullah, nikmat kita di waktu pagi dengan mentaati perintah Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, nikmat yang sangat besar. Nikmat iman dan Islam yang mesti kita kecapinya, mudah-mudahan akan berterusan sehingga ke akhir hayat kita, sehinggalah husnul khatimah dan juga mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita akan terus pengajian daripada kitab hadis Al-Adabul Mufrad, kitab hadis yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Bukhari. Nama penuh beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, dan Allah tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Kita juga mengharapkan syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sampai dalam tajuk yang ke-43, hadis yang ke-80. Hadis yang ke-80, bab fadlu man 'ala ibnatahu al-mardudah. Imam Bukhari meletak tajuk bab menyatakan fadilat ataupun keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan kepadanya. Apa maksud anak perempuan yang dikembalikan? Iaitu anak perempuan dia bila dah berkahwin, maksud macam dia menyerah kepada suami atau menantu dia, suami pada anak perempuan dia. Bila mungkin diceraikan ataupun meninggal suami dia, maka anak perempuan tersebut kembali di bawah tanggungan ibu bapa. Memang dari sudut hukum tanggungan tu kembali kepada ibu bapanya, tapi mungkin anak-anak perempuan yang ada kerjaya, ada kemampuan, dia tak bergantung pada ibu bapa tu, tak kisah, dia tak minta duit ibu bapa, tapi tanggungjawab tak ada, berpindah daripada suami yang dah mungkin berpisah, mungkin meninggal, berpindah kepada tanggungjawab bapaknya. Jadi pada zaman dulu itu menjadi satu bebanan besar bagi orang-orang jahiliyah. Arab jahiliyah memang dia tak suka anak perempuan, sebab itulah anak perempuan ni bila dah lepas pun, meninggal ataupun diceraikan balik, maksudnya membebankan balik ayah mak dia. Jadi dalam Islam menganggap itulah peluang besar untuk ibu bapanya menjana pahala melalui, kata Nabi SAW dalam hadis ni, riwayat daripada Musa bin Ali daripada ayahandanya, bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, seorang sahabat Nabi yang mana anak perempuan dia dicerai oleh suaminya, maka balik ke rumah dia, Suraqah bin Ju'shum. Maka Nabi bagi kata semangat pada dia, ala adulluka ala a'zamis sadaqah, mau tak kamu aku bagi tahu pada engkau sedekah yang paling besar, paling agung pahalanya, sedekah yang paling besar pahalanya, atau min a'zamis sadaqah, ataupun sebahagian daripada sedekah-sedekah yang besar pahala antaranya. Dia kata, ya Rasulullah, nak tahulah apa sedekah yang paling hebat, paling besar pahala. Maka kata baginda Nabi SAW, ibnatuka mardudatan ilaika, tu anak perempuan kau yang dah balik rumah kau balik. Maksudnya pembelanjaan untuk dia, makan minum, tanggungjawab engkau untuk dia susah payah, menggandakan pahala untuk engkau. Nabi sifatkan sebagai a'zamis sadaqah, sedekah yang paling agung. Walaupun kepada keluarga kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri, selalunya kita nampak macam tak sedekah, tapi itu juga pahala sedekah. Malah
sedekah kepada nafkah tanggungjawab itu sebahagian daripada sedekah yang paling besar pahalanya. Laisa laha kasibun ghairuk, yang mana anak perempuan kau pula tak ada tempat bergantung kecuali hanya pada kau, lagilah besar pahala. Maksudnya dia harap sangatlah ayah dia, tapi mana zaman dulu wanita-wanita nak tak ada kerjaya, dia punya nafkah makan minum hanya 100% daripada sumber yang dia dapat suami dia. Bila suami cerai, suami dah meninggal, tak ada, kena balik bergantung pada ayah. Itulah tempat bergantung dia, kan? Mungkin zaman kita anak-anak ialah ada kerjaya masing-masing, dari sudut bebanan belanja mungkin dia tak bergantung mak ayah dah, dia pun ada belanja, dia pun ada gaji, tapi tanggungjawab tetap balik pada ayahnya yang masih hidup, keluarga dia. Bila mana tahu nanti dia akan kahwin, yang menjadi walinya juga adalah bapa dia. Mungkin dia rasa tak payah nak beban ayah dia, dia pun ada gaji semuanya, itu tak ada masalah, tak apa, dia gunalah apa yang dia ada. Tapi kalau bapa dia nak sponsor juga, itu sedekah daripada mak bapaknya. Lebih-lebih lagi kalau benda tu membebankan mak ayah sanggup juga buat. Lagi susah dalam Islam, lagi susah kita nak buat sesuatu tanggungjawab, lagi berat, lagi beban, lagi payah, lagi besar pahalanya. Kalau boleh buat juga, sanggup jaga juga, walaupun dia pun mak ayah tak susah, tak senang juga, tapi dia sanggup, mak ayah dia sanggup jaga, itu tanda lagi besar pahalanya. Inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sungguhnya besarnya pahala tu, kecil besar bergantung kepada besarnya kesusahan ujian kehidupan seorang. Dia nak jaga anak, nak belanja pula, berat, payah, lagi besar pahala dia. Itu sistem dalam Islam. Lagi susah tuan-tuan nak datang pagi, bukan senang nak datang pagi subuh, duduk kuliah pula tu sampai jam. Lebih sedap tidur je waktu ni, kan? Lagi cabaran kuat, lagi besar pahalanya. Mungkin kita rasa tak ada apa, biasa dah bangun pagi, biasa pagi. Tapi memang asalnya pada waktu pagi ni adalah benda yang sangat mencabar. Tak ramai yang boleh buat. Orang istiqamah macam tuan-tuan, Masya Allah, dapat datang sembahyang berjemaah, dapat langkah kaki sejuk-sejuk ni, duduk kuliah pula, Masya Allah. Lagi berat kita nak menghadapi suatu benda pahala, lagi besar pahalanya nak buat benda tu. Begitu riwayat yang lain, nasihat Nabi pada Suraqah bin Ju'shum sama. Hadis satunya daripada Miqdam bin Ma'di Karib, sungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang yang engkau beri makan pada dirimu sendiri, sama ada baju, pakaian kita, makan minum, keperluan kita, bukan kemewahan, yang keperluan, maka bagimu satu sedekah. Kita beli pakaian, baju nak pakai pergi semayang, tak ada, kan, dah koyak kan, beli yang baru, itu satu keperluan, maka itu dikira sedekah. Beli untuk kita sendiri pakai ni, duit kita beli baju untuk kita sendiri, itu dikira sedekah. Beli makan untuk kita nak makan sarapan, nak makan tengah hari, makan untuk kita sendiri, pun dikira pahala sedekah. Akan menjadi pahala sedekah tu semakin besar. Yang pertama sekali, kalau lagi sukar, kan? Yang kedua, kalau belanja untuk diri, nak guna untuk ibadah. Kita beli pakaian untuk ibadah, kita beli makan minum untuk dapat tenaga nak buat ibadah. Bila ada sangkut dengan ibadah, lagi berkembang pahalanya, lagi besar pahalanya. Maka dikira sedekah, kata Nabi SAW. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang kau berikan nafkah makan minum kepada anak pinakmu, itu juga dikira pahala sedekah.
Wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, barang yang kau beri makan minum kepada isterimu juga dikira sedekah. Ada pahala bila suruh sedekah ni, ada catat pahala, tercatat pahalanya, pahala sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah, yang kau beri makan kepada khadammu, pembantu rumah, siapa je lah yang duduk dalam rumah kita, pekerja dan sebagainya, maka baginya adalah sedekah juga, ya. Jadi belanja untuk semua bukan hanya bab makan, bab pakaian, tempat tinggal. Kita baiki rumah untuk anak-anak kita duduk selesa, beli rumah yang selesa untuk dia orang. Niat kerana Allah, yang penting ikhlas, tuan. Walaupun untuk diri sendiri, yang penting kerana Allah. Walaupun untuk anak, yang penting ada niat kerana Allah, maksud ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka itu dikira pahala sedekah yang besar. Kenapa jadi pahala sedekah besar untuk makan sendiri, makan anak, isteri dan sebagainya? Yang pertama, itu kewajiban, wajib, benda wajib lagi besar pada benda sunat. Benda wajib lagi besar pada sunat. Yang keduanya, selalu orang leka tentang ni, orang anggap sedekah bagi ke Gaza tu, sedekah bagi ke tabung masjid tu, sedekah bagi orang miskin sana, sehingga mungkin leka pada tanggungjawab dalaman, nafkah dalaman, itu. Dan tak boleh juga kita, pahala sedekah Ustaz, saya beli makan banyak-banyak untuk anak-anak, beli makan yang banyak punya, nak dapat pahala sedekah. Takut dia over pula, jadi melampau, israf. Jadi Islam ni imbang antara jangan tak bagi langsung ke dekut, dan jangan melampau banyak sangat sampai mewah melampau-lampau jadi mubazir, israf. Jangan melampau banyak, jangan tak ada langsung, sederhana. Ada yang cukup, keperluan dia cukup, okey, sehingga dia tak perlu lagi nak minta daripada sumber luar, cukupkan keperluan. Jadi kalau kita beli barang, tuan-tuan, niat kerana Allah, kerana nafkah, kerana tanggungjawab, itu lintasan lintasan fikiran kerana tanggungjawab, kerana Allah, nafkah, sunnah Nabi SAW, berganda, akan berkembang pahala kita, akan semakin banyak pahala kita, masya-Allah. Bab sunnya man kariha tamanna mautal banat. Jadi tak boleh kita nak tumpu dalaman sehingga luar tak ada langsung. Jadi kena imbang. Luar pun ada. Luar ni maksudnya ke masjid ke, orang miskin mana ke, orang minta sedekah mana ke, Gaza ke, Palestin sana, dan mana-mana saja. Itu yang luar. Yang dalaman rumah kita. Dalaman pun ada, jangan melampau, jangan tak ada langsung kedekut. Di luar pun begitu juga. Jangan over sangat sampai longgok habis harta kita ke sana ke luar sehingga dalaman terjejas. Ini tak boleh juga. Yang luar pun ada bahagiannya sederhana dan taklah kedekut, taklah melampau. Yang dalaman pun ada yang sederhana, taklah melampau, taklah kedekut. Bab pada menyatakan jangan terlintas dalam fikiran, ini perangai orang jahiliah. Zaman Arab jahiliah, mereka benci kepada anak perempuan. Dapat anak perempuan, dia susah hati. Susah hati sebab apa? Sebab fikir bila lah nak mati budak ni, fikir nak bagi mati budak ni, nak sama ada dia mati sendiri ataupun dia nak bunuh, nak cari jalan bagi mati, tak nak simpan anak perempuan. Itu zaman jahiliah dulu. Dalam Islam, bila masuk Islam, masih adalah pengaruh-pengaruh orang terfikir. Maka Nabi bagi kenyataan tadi ni, siapa jaga 3 anak perempuan sudah jadi mampu jadi benteng daripada neraka. Siapa jaga 2 anak perempuan sudah mampu bawa dia ke dalam syurga. Siapa jaga 3 saudara perempuan, nak bagi supaya masuk Islam. Orang jahiliah jangan lagi fikir tentang benci anak perempuan. Dapat anak perempuan pun, ini mampu menjana kebaikan dunia kamu dan akhirat kamu. Termasuk yang ni, jangan berangan-angan. Jangan menganggap susah anak ni, membeban Allah, susahnya anak aku ni, bila anak mati. Teringat bila anak mati itu adalah satu
benda yang berdosa. Selalunya ibu bapa zaman kita sekarang lah, ibu bapa jarang lah kot nak fikir anak dia bila nak mati. Yang selalu fikir anak bila fikir bapa dia nak mati, mak dia nak mati. Ini derhaka. Dalam bab derhaka ibu bapa kita dah bicara dulu. Ini terbalik pula. Okey, daripada Uthman bin Harith bin Ar-Rawwa' عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن. Jadi di Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Khattab, satu ketika ada seorang lelaki duduk sebelah dia tu, duduk sembang dengan kawan dia, sembang duduk berangan. Dia susah hati lah, dia ada anak perempuan, susah hati fikir nak cari duit nak bagi ke anak perempuannya. Payah lah nak belanja dia, nak penat. Dia duk kata penatnya ada anak perempuan ni, susahnya. Dia duk merungut, mengadu-ngadu pada kawan-kawannya. Sayyidina Umar duk ada situ, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang panggil dia main ni. Apa kau cakap tadi? Maksudnya dia mengadu tentang anak perempuan susah, menyusah, menyempit hidup, mengganggu apa semuanya. Dia fikir bilalah nak mati anak aku ni. Kalau mati senang hidup aku. Fatamanna, dia berangan minta-minta kalau nak mati anak perempuan dia. Sayyidina Umar marah dia. Abdullah bin Umar marah dia. Anta tarzuquhunna. Engkau kau yang bagi rezeki ke dia tu. Sayyidina Abdullah bin Umar marah dia. Engkau kau yang bagi rezeki pada anak. Maksudnya marah dalam keadaan benda tu dan berdosa besar, berangan demikian. Susah payah macam mana pun, kadang-kadang mungkin kita terlintas anak, ya Allah, derhaka pada kita, menyusahkan, sakit jantung kita pun dah berdebar dah dengan perangai anak ni. Jangan harap dia mati. Habis tu macam mana? Harap dapat hidayah. Harap dia dapat petunjuk. Harap dia dapat panduan jadi jalan yang baik. Okey, sini dalam tajuk al-walad mabkhalatun majbanah. Memang kita ada anak ni sikit sebanyak akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Terkadang pula tadi orang benci ada anak ni, orang yang cinta sangat pada anak ni kena kontrol juga. Jangan jadi sebab anak tu sampai kita tak boleh nak jadi kedekut. Kita jadi kedekut dengan sebab anak. Nak bagi duit, jangan lah, lagi anak nak guna. Nak sedekah ke tahu masjid pun fikir pasal anak, tak nak bagi. Nak keluar pergi apa pun fikir, terganggu. Jadi anak ni jadi penghalang pula. Jangan sampai macam tu. Jadi sebab tu Islam mengimbang. Jangan jadi kedekut sehingga tak buat langsung sumber sedekah luar. Jangan melampau sangat. Sederhana. Belanja untuk anak pahala, tapi sederhana lah. Cukup-cukup untuk dia orang. Keperluan dia orang. Jangan sampai kedekut langsung. Ini kisahnya. Memang dah jadi kebiasaan. Kadang-kadang selalunya anak ni lah jadi penghalang. Kita nak sedekah ke orang, fikir dia kali lagi anak nak guna, anak nak sekolah ni, nak masuk sekolah, tak jadi sebab anak. Jangan sampai macam tu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu hari ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang berkata pada dia, demi Allah, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, di muka bumi ni manusia yang paling aku sayang adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ni setelah Nabi wafat. Nabi dah wafat, maka dia kata macam tu. Manusia paling ku sayang adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar. Jadi dia cakap tu depan Aisyah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia terkeluar, dia sebut, aku sayang sangat, tak ada manusia paling aku cinta sayang kecuali Umar Al-Khattab. Abu Bakar cakap. Jadi bila dah selesai, dia pun nak keluar daripada rumah Aisyah, maka dia masuk balik. Kaifa halaftu ay bunayyah? Anak anda, tadi ni ayah cakap apa?
Dia tanya balik Aisyah tadi aku cakap macam mana tadi? Maka Sayyidina Aisyah kata, sebutlah tadi, engkau cakap, ayahanda cakap, manusia yang paling ayahanda cinta adalah Sayyidina Umar Khattab. Jadi depan anak, a'azzu alayya, faqala a'azzu alayya wal waldu alwat. Memang dia kata dia sangat berharga dalam hatiku, kata Sayyidina Abu Bakar, tapi anak pinak juga orang yang melekat dalam hati. Jadi itu nak ambil hati, jaga hati anak. Aisyah radhiyallahu anha terasalah juga, oh ayah ni lebih sayang pada Umar daripada kami anak-anak. Mungkin terasa macam tu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengedakan balik. Dia kata, iyalah, walaupun Umar tu orang yang baik, melekat dalam hati, anak pinak pun ada dalam, tak payah nak sebut benda tu. Jadi nak sebutnya bahawa ibu bapa pada anak ni kebiasaannya bagi orang baik, orang soleh, dia tak sebut sayang pada anak pun, dia tetap bapa yang sayang pada anak. Walaupun tak pernah sebut sayang, tak pernah kata perkataan demikian, tapi perbuatan dia tu dah menunjuk dah. Anak-anak kena faham, ayah ni sayang sangat pada dia. Walaupun tak pernah sebut sayang, dia sebut suka kat orang tu, suka orang ni, tapi anak tak sebut pun, benda tu tak payah dah ada bukti. Buktinya apa? Ni belanja makan daripada kecil sampai ke besar, susah payah dia jaga anak sampai ke besar. Tu dah ada bukti, dah jelas tanda dia sayang, dia jaga dengan baik. Tak payah sebut pun tak apa. Janganlah terasa pula ayah ni sebut sayang ke sana, sayang ke sini. Kalau kita anak-anak ni tak sebut langsung, tak, benda tu dah ada dah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar nak sebut sayang pada anak sampai dia taklah jadi kedekut pada orang luar. Sayyidina Abu Bakar pada Sayyidina Umar. Hadis yang lain daripada Ibnu Nu'man. Tadi memang menjadi lumrah di kalangan para sahabat, mereka menyata-nyatakan tentang sayang, hormat kepada sesama sahabat mereka. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Kita mungkin segan nak sebut sayang, saya sayang awak, kan, dengan orang lelaki. Pelik pula ni sebut sayang sama-sama lelaki ni, kan. Nak sebut love, I love you pada orang lelaki, sama-sama orang lelaki, perempuan sama perempuan, dia segan. Lain daripada perkataan sayang, love tu adalah hormat, saya hormat awak, saya kagum, tu tanda ada kasih sayang. Bagi sahabat Nabi, mereka tak menjadi kekok dengan tu. Sebab kita ni telah banyak momok tentang pemahaman daripada barat yang menganggap I love you ni, lelaki sama lelaki ni ada masalah. Tu tak boleh, kan? Okeylah, kita guna bahasa lain. Bahasa saya hormat, saya prihatin, okeylah tu. Ala kulli hal, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni sahabat yang rapat, sehingga Sayyidina Umar ni, dia bila dah mengamuk, bila marah dia tu datang mengamuk, tak ada siapa berani halang dia punya amukan dia. Bila dia naik angin, orang kata, tak ada siapa berani tegur dia, kecuali 3 je yang boleh menghalang kemarahan Sayyidina Umar. 3 benda je menghalang kemarahan Sayyidina Umar. Yang pertama, Rasulullah SAW. Rasulullah tegur, terus dia cool down terus. Adalah kisahnya. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar boleh meredakan kemarahan. Orang lain tak boleh, tak berani. Contoh ketika mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hari kewafatan Nabi SAW, dia punya sedih Rasulullah wafat, sehingga dia kata, siapa cakap Rasulullah mati, aku akan jandakan isterinya, yatimkan anak dia. Semua orang tak berani. Dah mengamuk tu, ternaik merah muka dia. Orang tamu tak berani, diam, tak kata apa. Dia cakap macam tu kerana perasaan dia tak mampu nak kawal kesedihannya terhadap kewafatan Rasulullah SAW. Bukan dia tak terima Rasulullah matinya, tak, tapi perasaan sayang pada Rasulullah tu menyebabkan dia jadi macam tu. Jadi semua orang diam, tak berani cakap. Orang pergi cakap, mengadu pada Abu Bakar. Wahai Bakar, tengok Umar tu dah mengamuk dia macam tu. Abu Bakar seorang yang berani, ya Umar, duduk.
terduduk Sayyidina Umar dengan arahan Abu Bakar. Dia pegang, Umar ni pegang pedang dua ni, siapa cakap itu aku pancung dia. Pegang pedang kiri dan kanan, kanan kiri dia. Semua orang tak berani dekat. Abu Bakar kata, wahai Umar, tinggalkan pedang kau. Dia terduduk, terlepas pedang. Engkau tak dengar ayat Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau ya Muhammad akan wafat dan semua manusia akan mati, tak ada yang kekal hidup. Terduduk Sayyidina Umar menangis, minta ampun, astagfirullah, minta ampun pada Allah. Sayyidina Abu Bakar seorang yang boleh, banyak lagi kisah itu yang Abu Bakar yang meredakan Sayyidina Umar. Dan yang ketiga, kita sebut tiga tadi, Rasulullah, Abu Bakar. Yang ketiga ayat Quran. Ini siapa-siapa boleh baca. Kalau orang berdepan dengan Sayyidina Umar, kemarahan dia, baca ayat Quran, reda. Kisah seorang lelaki nama Zir bin seorang sahabat nama Zir. Dia ni orang rapat, orang kanan dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ada bapa saudaranya. Bapa saudara ni minta anak saudara dia, engkau rapat dengan Umar, engkau pegawai Sayyidina Umar, boleh tak engkau rekomenkan aku nak jumpa dengan Umar ketika itu Sayyidina Umar jadi khalifah? Okey, boleh, tak apalah. Dia ingat pakcik dia jumpa dengan niat yang baik, okeylah, ketemu kan. Jadi pakcik dia pun datang, terus masuk pintu pejabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk relax, sambut dia ngalu. Terus dia kata, wahai Umar, engkau pemerintahan yang zalim, tak pernah berlaku adil, tak memberikan harta negara sama dengan rakyat. Oh, terus datang kutuk, tengking macam tu. Sayyidina Umar melompat berdiri, nak marahlah, nak mengamuk. Zir tadi kata, jangan, wahai Umar, kau tak dengar ayat Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahili, berilah kemaafan pada orang. Itu ayat Quran. Dia baca ayat Quran tu, terus terduduk Sayyidina Umar, diam, terus minta maaf. Tindakan dia walaupun belum lagi dia tumbuk kan, belum tampar lagi, tapi tindakan dia tadi tak betul. Maka dia dengar ayat Quran, terus terduduk, dia kata, khudil afwa, berilah kemaafan, pilih jalan maaf, jangan pilih jalan nak mengamuk, nak pukul orang, pilih jalan maaf, maafkan je lah. Khudil afwa wa'mur bil urfi, suruh orang tu buat benda yang baik, wa'arid 'anil jahilin, palinglah daripada orang bodoh. Maka si anak saudara kata, pakcik aku ni orang bodoh, main nak hantamnya tak ada adab langsung, jahil, maafkan je lah dia. Terduduk Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa berlaku pun, maka dia minta bantuan daripada Sayyidina Umar. Dan apa cakap Sayyidina Umar ni kadang-kadang memberi kesan pada Abu Bakar. Seperti yang melantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah adalah Sayyidina Umar. Ketika mana orang lain dah bincang-bincang nak lantik orang lain, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk dalam list calon nak jadi khalifah Islam. Ketika Rasulullah wafat, datang Umar, pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, jom pergi tengah-tengah dia orang, inilah khalifah pengganti Rasulullah SAW. Angkat tangan Abu Bakar terus. Semua orang terduduk, terdiam, tak berani membantah Sayyidina Umar. Semua orang bai'ah, akhirnya setuju dengan calon yang dicalonkan oleh Umar, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Hubungan mereka sangat rapat. Maka jadi yang ketiga pengajaran dari kisah ni, tuan-tuan, kita sebagai bapa, sebagai ibu, kita kau boleh sampaikan pada anak-anak kita siapa orang yang paling kita sayang. Kena cerita. Ayah, sayang sungguhlah Pak Haji tu, dia dulu time ayah cerita apa sebab dulu ayah susah, dia yang tolong, dia ikhlas bantu, tolong bantu tu cikgu ayah, itu sekian, supaya anak ni boleh buat bakti, boleh buat pahala, menjana pahala daripada kawan-kawan mak ayah dia. Dalam adab ibu ayah dulu kita dah sebut, kalau mak ayah meninggal dah, salah satu cara untuk anak-anak dia nak buat bakti pada mak ayah dia adalah buat baik dengan kawan-kawan baik mak ayah dia, kawan-kawan yang baik. Ni ayah punya kawan, anak-anak pun tak tahu siapa dia punya kawan. Kenal lah pejabat dia gitu-gitu, tak sebutlah dia sayang sangat.
Jadi kita sunnah Sayyidina Abu Bakar menceritakan siapa orang yang dia sayang. Dia cerita pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anak dia. Okay, hadisnya daripada Abi Nu'min, dia telah berkata, aku telah menjadi saksi kepada Sayyidina Ibnu Umar. Aku telah menjadi saksi. Kuntu syahidan Ibnu Umar isa'alahu rajulun an damil ba'udah. Aku duduk ada ketika mana Sayyidina Abdullah bin Umar datang seorang tanya dia. Orang tu tanya tentang darah nyamuk. Darah nyamuk najis ke tak? Darah nyamuk melekat ke baju kita bawa semayang, sah tak semayang kita? Semua jenis darah adalah najis. Asal hukum semua darah najis. Tapi kalau terlalu sikit, maka darah yang najis tadi dimaafkan, sah semayang kita. Dimaafkan. Sikit je pun. Darah nyamuk besar mana tuan-tuan? Satu dot titik je. Kan? Gemuk dia isap darah kita, tak ada lah sampai satu cawan kan. Satu dot itu masih dikira sedikit. Apa-apa najis kalau sedikit macam tu dimaafkan. Contoh semut. Semut mati, bangkai, hukumnya bangkai, dah kira najis. Katalah semut mati tu dalam poket baju tuan-tuan, tapi ada seekoknya, kita tengah semayang nampak semut melekat kat poket baju kita, itu najis, melekat kat baju. Pada asal hukum najis, batal semayang. Tapi kerana dia seekor nyamuk kecil, dimaafkan, sedikit dimaafkan. Tuan-tuan jalan tengah hujan, kereta lalu, yang tak tahu pecik air, kena baju kita. Memang pada asalnya air kat tanah ni biasalah mengalir mai dari mana, campur dengan entah mengalir najis mana. Selagi kita tak nampak, tak usah hukum najis. Tak nampak apa? Tak nampak najis, tak nampak pun, maaf cakap, taik melekat kat percik pun kena taik, tak ada pun, cuma basah air, kita anggap bersih. Okey, kalau lah ada najis kita lalu tepi tong sampah punya air mengalir tu, lori piung mecik, kenalah sikit tapi tak nampak pun titik dia. Kena, rasa macam percik kena baju kita, nak pergi semayang. Tapi rasa sikit dia, tap. Rasa macam kena sikit tapi tak tahu tang mana. Cari kesan titik tu tak ada. Itu dikira sedikit, dimaafkan. Pergi je lah semayang. Benda yang najis, hukum najis tapi sedikit dimaafkan. Jadi memang darah nyamuk, darah asalnya najis, tak dikira halal, tak dikira suci. Tapi pasal sedikit seekor nyamuk, maaflah, dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Okey, jadi orang tu nak tanya soalan tentang darah nyamuk ni najis ke tidak, dia tak faham lagi lah orang tu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, mimman anta, engkau datang dari mana? Kau orang kampung mana ni? Jadi masalah darah nyamuk ni, orang ngaji ni dah tahu dah. Tiba-tiba dia main tanya soalan remeh tu, berarti dia ni bukan orang tempatan sini. Orang sini berdekatan ni dah mengaji semua dah tahu dah. Dia tanya, kau main dari mana? Maka kawan tu cakap, min ahlil Iraq, aku main daripada Iraq. Jauh lah, daripada Iraq. Ni di Madinah. Main daripada Iraq nak tanya soalan tu. Sayyidina Umar terus terlintas, Abdullah bin Umar. Dia kata, unzuru, dia kata pada anak murid, tengok ni, orang ni datang daripada Iraq nak tanya tentang darah nyamuk yang sikit tu. Tapi mereka orang Iraq sana tak rasa takut, tak rasa beban membunuh raihanai minad dunia, salah seorang daripada dua orang haruman Nabi SAW di dunia ni. Apa dia haruman Nabi? Iaitu cucunda Nabi Sayyidina Husain yang syahid di sana. Sayyidina Hasan juga diracun, anak anda menantu Nabi Sayyidina Ali juga dibunuh di Iraq. Mereka ni darah manusia dia tak takut, darah nyamuk dia takut. Kan? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar nak menyatakan cintanya, masih ingat peristiwa Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala, syahid. Ketika mana dibunuh bukan orang kafir yang bunuh Sayyidina Husain, orang Islam. Tu Sayyidina Abdullah bin Umar kata, dia orang dia tengok
tak takut nak bunuh darah cucunda Nabi, kekasih Nabi yang Nabi sangat sayang cucu dia tu, tapi dengan darah nyamuk, daripada jauh main nak tanya soalan tentang darah nyamuk, benda darah yang dimaafkan. Bukan Sayyidina Umar mengkondem orang ni, tapi sekadar beri masih cinta dia, menyatakan sayangnya kepada cucu Nabi SAW, hormatnya. Dan Rasulullah sangat sayang kepada cucunya sehingga disebut raihanain, dua haruman, dua wangian. Salah seorang daripada dua wangian itu Sayyidina Hasan dan Husain. Raihanata Rasulillah, dua jenis wangian Rasulullah, diibaratkan seperti wangian lah cucu Nabi SAW. Kerana Nabi setiap kali jumpa Hasan dan Husain mesti Rasulullah cium. Kan kita bila jumpa benda wangi mesti cium. Cium. Jadi orang gambarkan cucunda Nabi ni macam orang yang sangat harum, sampai Nabi sering kali jumpa aja Nabi cium. Dibuat perumpamaan demikian. Jadi Sayyidina Husain, masya-Allah, kisah Karbala, kalau dapatlah tuan-tuan ada masa ambil tahu juga kisah demikian. Ketika mana Sayyidina Husain pergi ke Iraq, ke Kufah sana, bukan tujuan nak pegang jawatan gubernur, ketika mana pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, pemerintahan khalifah kedua dinasti Umawi. Muawiyah bapak dia pertama, bapak dia meninggal dan Yazid pegang jawatan khalifah. Senternya di Syam, HQ dia, negara ibu negara di Syam. Tapi ketika tu orang Kufah dengar cerita Sayyidina Husain duduk Madinah, dengar cerita orang Kufah ni minta Husain datang, minta Sayyidina Husain datang. Mereka sayang sangat Sayyidina Husain, nak jaga Sayyidina Husain, nak duduk bersekali dengan Sayyidina Husain, nak belajar ilmu dan sebagainya. Minta Sayyidina Husain datang ke Kufah. Maka Sayyidina Husain ni itu dapat surat daripada orang Kufah, minta dia beritahu ramai orang Kufah minta engkau wahai Husain datang ke Kufah. Kufah di Iraq. Jadi Sayyidina Husain sebelum pergi dia hantar sepupu dia, Aqil bin Muslim bin Aqil, sepupu dia, anak Sayyidina Aqil dengan Sayyidina Ali, dua beradik. Ni Muslim bin Aqil, hantar sepupu dia pergi cek tengok, betul ke ni orang kata dalam surat ni, dia orang minta suruh aku pergi sana. Engkau pergi cek tengok betul tak betul. Kalau benda tu betul, aku pergi. Kalau benda tu tak betul, aku tak pergilah. Ikutlah dia orang nak nanyakan cucu Nabi. Zaman tu dah ada dah orang benci pada cucu Nabi SAW. Tengok, Sayyidina Ali pun kena bunuh, Sayyidina Hasan pun kena bunuh dengan racun, diracun. Ni giliran Sayyidina Husain, tinggal seorang je Sayyidina Husain ni. Ya. Dan adalah anak perempuan yang lain, anak pada Sayyidina Ali. Anak Fatimah ada seorang lagi nama Muhsin. 3 beradik, Hasan, Husain, Muhsin anak Fatimah. Cuma Muhsin ni tak terkenal sangat sebab dia hidup zaman Nabi tu sekejap berapa bulan je, sikit. Jadi tak apa, Sayyidina Husain ketika tu tahun 60 Hijrah, 61 Hijrah. Jadi Sayyidina Husain nak ambil tahu, Muslim pergi dulu, pergi lah, lama tak dapat berita. Ketika itu Muslim tulis surat, jangan datang ke Kufah, jangan datang Kufah, ada perangkap, ada bahaya. Nah, surat tu pos ada seorang bawa kepada Sayyidina Husain. Akhirnya Muslim bin Aqil dibunuh oleh orang Kufah, dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh, dan orang yang hantar surat pun kena tangkap bunuh. Surat tak sampai pada Sayyidina Husain, kata jangan datang. Sayyidina Husain tunggu kenapa lama ni, mungkin okeylah kita siap je lah pergi. Itu tak kedir. Memang Rasulullah dah sebut dia akan mati di Karbala, di Iraq sana, di bumi Iraq. Jadi dia pun siap family dia seramai 70 orang. Adik perempuan dia, anak Sayyidina Hasan pun nak ikut sekali, anak abang dia, anak saudara dia. Anak dia pun masih ada ramai nak ikut sekali. Dia bawa semua 70 orang pergi ke Kufah. Datang Abdullah bin Abbas sekat. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi kata, jangan Husain, jangan pergi, kami nampak bahaya sana, jangan pergi. Engkau cucu Rasulullah SAW, zuriat, kau bawa semua pula sana, jangan, duduk Madinah je, tak payah pergi. Datang sahabat yang lain, jangan pergi. Datang sahabat yang lain, jangan pergi. Husain tertarik nak pergi juga.
Itu takdir. Kalau ada takdir tuan-tuan, takkan boleh lari, akan sampai situ. Mati di situ sampai dia akan datang juga. Jadi Husain datang juga, dia orang doa lah mudahan selamat. Macam mana nak halang dia? Dia dah pergi juga. Pergi sampai sana dikepung gubernur Kufah ketika tu, Ziyad bin Ubaidillah bin Ziyad namanya, Ubaidillah bin Ziyad. Dia tak senang dah Husain datang, sebab dia nampak pengaruh Husain besar. Kalau Husain datang, saya silap dia boleh jadi pemimpin, aku tertenang. Dia rasa Husain datang nak rampas jawatan dia. Dia dah tak senang duduk. Dia hantar tentera dia pergi sekat Husain di Karbala, kepung, jangan bagi datang Kufah. Karbala Kufah dekat. Jadi di situ disekat. Husain dikepung, buat kemah kat tengah padang pasir di Karbala. Tapi orang yang kepung ni hanya kepung je lah, tak serang, tunggu arahan apa, dia orang tak wani. Yang Ubaidillah bin Ziyad gubernur ketika tu pun tak mengarah bunuh, dia tak mengarah bunuh. Tiba-tiba datang Ibnu Jaushan. Ini orang jahat ni, dia orang Islam tapi dia nak naik pangkat dia di sisi gubernur. Dia pergi pada gubernur, dia pujuk, macam mana bos, takkan nak biar je kepung-kepung sampai bila nak kepung, izinkan aku bunuh je, serang Husain. Jadi Ubaidillah bin Ziyad diam, tak cakap yes, tak kata no. Maka dia kata diam ni setuju ni, boleh dia tu diam, tak kata apa, tak halang. Dia terus pergi dengan seolah dapat mandat untuk serang Husain. Tapi sebenarnya itu yang dikehendaki oleh Ubaidillah bin Ziyad, nak bunuh Sayyidina Husain. Tapi dia tak berani cakap. Sebab dia nampak Husain ni datang macam pengaruh dia besar, jadi aku kena tendang lah, Husain akan dapat jawatan. Pergi Ibnu Jaushan ni, dialah yang mula menyerang Sayyidina Husain, suruh tentera semua serang. Semua mula tentera ni, takkan nak bunuh anak cucu Rasulullah SAW ni, jangan. Tapi Ibnu Jaushan yang mula panah, memanah pum satu-satu anak keluarga Sayyidina Husain, semua syahid. Akhirnya anak baby Sayyidina Husain, Ubaidillah nama dia, Abdullah kan Ubaidillah, kecil, baru lahir, beberapa bulan. Dia dukung, Sayyidina Husain dukung, dia panah video, pum, mati budak tu, syahid. Tinggal Sayyidina Husain dipanah, jatuh, panah pun banyak, sehingga datang Ibnu Jaushan pada jenazah. Bukan masa tu tak syahid lagi, tak meninggal lagi, nyawanya dah teruk. Jaushan berani pancung tengkok Sayyidina Husain, pegang kepala Sayyidina Husain macam ni, terus bawa kepada Ubaidillah, bos dia. Dipacak kepala Sayyidina Husain, ditombak, letak dekat istana dia, nak tunjuk, tengok siapa berani lawan aku, cucu Rasulullah Sayyidina Husain pun aku tu kepala dia. Semua orang tak berani. Kezaliman dia yang sangat meluas, akhirnya Allah adab dia balik. Setelah tu dia jatuh dan mati dengan penuh penghinaan. Tu hadis berlaku pada tahun 61 Hijrah. Balik pada inilah kisah hadis ni. Cuma hadis ni tentang cinta Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Husain, tak ada melebihi, tak ada setanding dengannya. Haruman, disebut sebagai haruman Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi mereka sanggup menghina demikian. Akhirnya Ibnu Jaushan juga mati dengan sadis. Mati beberapa tahun setelah tu juga Ubaidillah bin Ziyad, semua yang terlibat, semua mati dengan keadaan yang menghina. Kepala Sayyidina Husain tadi dicuri oleh orang yang mencintai Sayyidina Husain. Kepala dia dibuat bola, disepak-sepak buat bola, oleh orang-orang Ubaidillah bin Ziyad. Orang-orang dia buat sepak bola gitu, na'udzubillah. Jadi dia orang akhirnya dapat dicuri oleh orang yang sayang pada Sayyidina Husain, curi, bawa lari sampai ke Syam, disembunyikan dalam sebuah masjid. Masjid tu masih ada sampai hari ini, Masjid Umawi di Syam, di Syria. Masjid Umawi di Syria. Saya pernah sampai Masjid Umawi, masjid besar, masjid paling bersejarah di Damsyik. Dikatakan Nabi Isa akan turun di menara masjid tu. Di situ ada satu bilik yang pernah jadi tempat sembunyi kepala Sayyidina Husain daripada musuh-musuh ni. Sampai sekarang bilik tu dipegang oleh masjid tu, dia kunci, dan puak Syiah datang, teruklah cara Syiah lah. Kita tak macam tu. Kita datang, ambil sejarah lah, tahu sejarah gini.
Jadi tak lama kepala tu dibawa lari lagi sampai ke Palestin, di Asqalan, di Palestin. Asqalan sekarang ni tempat perang disebut Askelon itu Asqalan, nama asalnya bahasa Arab. Dikuburkan di sana. Tapi dengar kata musuh Sayyidina Husain ni mencari-cari kepala ni sampai dah datang dekat dengan Palestin. Jadi pecinta, orang mencinta Sayyidina Husain korek ambil kepala tu, bawa lari lagi. Tuan, syahidnya dahsyat. Bawa kepala Sayyidina Husain sampai ke Kahirah, Mesir, ke Kairo. Ditanam di sana sampai sekarang ni diabadikan, ataupun kubur kepala Sayyidina Husain berada di Masjid Husain, di tengah-tengah bandar Kairo, sebelah dengan Masjid Al-Azhar. Semua terkenal tempat tu. Ada maqam kepala Sayyidina Husain dalam masjid tu. Badan Sayyidina Husain ada di Karbala lah, ditanam di sana kan. Kepala Sayyidina Husain berada di Husain. Di Husain tu nama bandar Husain di Kairah. Jadi gitulah sejarah kepala Sayyidina Husain, insya-Allah. Sehinggalah tahun 1973 Masihi, para ulama ni nak pastikan betul ke di Mesir ni, di sini ada kubur kepala Sayyidina Husain. Betul ke kepala dia di sini? Kotlah orang dakwi, tapi kepala tu, sebab di Madinah pun didakwakan kepala Sayyidina Husain ada di Baqi', dah dibuat lari sampai ke Madinah. Jadi orang Mesir nak pastikan, maka orang kata tak ada orang berani yang masuk tengok dalam kubur tu kepala Sayyidina Husain kecuali orang yang layak. Mereka semua kumpul, siapa yang layak hanya dilantik Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia sebagai rektor Universiti Al-Azhar pada zaman tu, alim, soleh, wali, dia anggap wali Allah. Maka orang kata dialah yang seorang layak, bagi dia je masuk tengok, tak boleh semua orang. Dia orang korek balik masuk kubur, dia yang masuk dalam kubur tu. Tuan-tuan, kubur Mesir ni kita boleh masuk. Saya pernah masuk dalam kubur Mesir. Kubur Mesir masuk, yalah kita boleh masuk kubur kan. Tak, kita kubur lama kita tak boleh masuk, nak kena korek, keluarkan jenazah. Ni kubur dia macam rumah. Macam rumah. Nak cerita kat tuan-tuan ni, kita tanah atas, lepas tu ada tangga turun, lubang liang tu, yang tu dia buka tutup. Kalau ada jenazah nak bawa masuk lubang ni, dia buka dengan konkrit tu, angkat, kita masuk dalam tangga turun. Ada dua bilik, belah ni perempuan, belah ni lelaki. Kita masuk boleh tengok jenazah. Lelaki perempuan. Dia hanya letak sendal dengan tanah-tanah, bola tanah tu, supaya tak jatuh kan, melentang. Jadi satu lubang tu satu family, keturunan anak dia, cucu dia, cicitnya, semua masuk satu lubang tu. Dia pernah turun. Jadi kepala Sayyidina Husain ni, Syekh Abdul Halim Mahmud masuk tengok, betul dia kata di sini ada kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Husain bin Ali, asal ada di Mesir. Tapi kita tak boleh dah, sekarang tak ada siapa boleh masuk dah. Hanya Syekh Abdul Halim seorang je yang masuk tengok. Itu cinta Rasulullah kepada cucunya sangat luar biasa. Maka kita tak dilarang untuk sayang anak cucu sangat-sangat macam tu, tak kisah, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan menyebabkan kita jadi kedekut dengan luar. Itu nasihatnya. Sayang juga, jangan semua nak belanja sini, tak ada langsung ke tabung masjid, tak ada langsung ke sana, ke Gaza, ke Palestin orang miskin. Jangan macam tu. Sayang juga, tapi luar pun ada juga keperluan untuk kita bagi sedekah dan sebagainya. Hadis terakhir, iaitu Al-Barra bin Azib berkata, sunnah kita dukung anak di sini, atik baru ni kita dukung macam ni kan, punggung anak di lengan, ya, tak ada masalah, tak dosa pun. Bukan nak bicara dosa ke salah ke, tapi nak bicara sunnah yang Nabi buat. Dia dukung anak lelaki di atas bahu, memikul, menanggung atas bahu. Jadi Barra bin Azib kata, aku nampak Rasulullah sering dukung Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma berada di atas bahu baginda. Seolah ni, kalau belah bahu kanan Sayyidina Husain, muka dia menghadap kepala Nabi, kangkang kaki kanan dia belah depan, kaki kiri Sayyidina Hasan belah belakang Nabi SAW. Dukung macam tu.
berada di atas bahu baginda Nabi SAW, dan baginda berdoa, ya Allah, sungguhnya aku sangat cinta kepada dia ni, aku sangat cinta kepada dia, iaitu cucu Nabi Sayyidina Hasan. Terkadang Nabi bawa dua orang. Tuan-tuan, Nabi dapat cucu ni, umur Nabi berapa tahun? Dah masuk hampir 60-an, 50 berapa itu. Jadi Nabi wafat 63. Sayyidina Hasan ketika Nabi wafat berumur 5 tahun. Mungkin Nabi dukung ni ketika Sayyidina Hasan dah umur 3 tahun. Kalau dia umur 2 tahun 3 tahun, berarti umur Nabi dah 60. Kuat badan Nabi, boleh tanggung 2 cucu atas bahu. Tuan-tuan try tengok. Lepas itu patah pinggang. Boleh cubalah. Sunnah. Sebab apa kata sunnah? Yang pertama Nabi buat macam tu, nak keberanian anak tu, melatih keberanian dia. Kadang-kadang budak tak berani gaya, takut nak lalu jambatan tu pun takut, dia gayat. Ni latihan untuk menghilangkan takut tu, menjadikan keberanian. Dan mereka suka menunggang kuda apa semua tu, itu latihan keberanian. Duk atas macam ni tak pegang pun, dia pandai imbang sendiri. Tapi kalau kita rasa tak mampu buat, janganlah berani-berani tuan, patah pinggang ni, anak jatuh tergolek kan. Jadi itu sunnah. Sekali-sekala kita pun tiru-tiru lah dengan demikian. Wallahu ta'ala alam. Itulah hadis-hadis yang kita baca tadi. Yang pertama tentang sedekah yang paling utama adalah sedekah pada anak, khususnya anak perempuan yang dikembalikan. Dan apa je kita belanja untuk diri, untuk anak, untuk isteri, untuk khadam rumah kita, semuanya dikira pahala sedekah. Dan haram kita berangan-angan mati anak, bilalah anakku nak mati, tak boleh. Dan tadi ni cinta kepada anak memang akan beri kesan pada kita ni jadi bakhil sikit, kedekut sikit. Tapi jangan jadi melampau sangat sampai bakhil sungguh-sungguh. Memang sayang pada anak, tapi kita kena juga ada sayangnya kepada orang luar daripada keluarga kita. Contoh Sayyidina Hasan dan Husain cintai oleh Nabi SAW tadi, dan Nabi mendukung anak cucunya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan di atas bahu dengan cara demikian. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fih. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaka kana gharama inna sa'at mustaqarra muqama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.